Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam channel saya. So hari ini kita nak bincang video yang seterusnya untuk kertas 1 negeri 9. Okey. Baik, kita mula soalan 1. Diagram 1 shows a measuring instrument being used to measure one physical quantity. Apa maksud physical quantity? Quantity yang boleh diukur. Okay, quantity that can be measured. So kita ada semua sekali 7 quantity, termasuklah ataupun kalau kita tengok dalam quantity asas quantity asas kita ada 7 semuanya. Alright, dalam kes ni kita sedang mengukur the luminous intensity. Ni cahaya yang keluar daripada lampu Kalimantan ni kita ukur. Kemudian bacaannya akan keluar melalui the lux meter. Lux ni kita baca kecerahan lampu lah, okay, ataupun the luminous intensity. So sama ada B atau C. Okay, B atau C. Now luminous intensity adalah salah satu daripada kuantiti asas, dan ianya juga tidak ada arah, ada magnitude saja tanpa arah. Itu maksudnya kita boleh tafsirkan bahawa luminous intensity juga adalah skala quantity. Quantity that have magnitude but no direction. Right. Nombor 2. Rajah menunjukkan graf susaran masa bagi sebuah motosikal yang sedang bergerak. So, graf dalam fizik untuk motion ada 3 jenis. Yang ini adalah graf displacement against time. Displacement against time. Pertama, sebelum awak selesaikan apa-apa soalan yang berkaitan, awak kena faham dulu tafsiran untuk graf yang awak sedang cuba jawab tu. Misalnya untuk graf displacement against time, iaitu S melawan T. Okay, kejap saya cek. Alright. S melawan T. Jika graf tersebut mempunyai kecerunan, bermaksud nilai kecerunan yang anda dapat adalah nilai H laju, nilai V, S, V, T. Kalau tak ada kecerunan, bermaksud tidak ada H laju atau at rest. Kalau kecerunan negatif, bermaksud V-nya negatif. Apa maksud V negatif? Pelajar-pelajar. V could be a positive value, or V could even be in negative value. So V positif bermaksud bergerak ke kanan. Kalau kita assume V positif adalah ke kanan, maka V negatif adalah ke kiri atau berpatah balik semula. Right. So kalau ada kecerunan adalah velocity. Itu maksud the gradient of this graph. So tengok bahagian QR. Saya akan highlight bahagian QR dulu. QR. Cerun tak ni? Ada cerun tak QR? Ada. Sudah pasti akan ada nilai kecerunan. Okay, bermaksud ada velocity lah ni. Maksud cerun ni ada velocity. Tetapi kecerunannya tidak linear. Misalnya, saya letak point di sini 1 dan point kedua di sini 2. Right? And I'm going to roughly shows the gradient of the graph. Saya akan buat segitiga bersudut tegak yang menunjukkan gradient graph tersebut. Let me zoom in. Cuba tengok sekejap, masuk tak dalam saya punya screen? Okay, masuk. So this graph here have 2 hypotenuse. Awak boleh rujuk kepada bahagian hypotenuse sekarang. Okay, saya akan padam dulu yang biru ni untuk saya highlight yang hypotenuse, which is this line here. Sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak. Kita dapati bahawa kecerunan di sini lebih tinggi, kecerunan di sini lebih rendah. So seperti saya beritahu tadi, kejap, masuk tak dalam saya punya ni? Okay, saya ke kiri sikit. Tak boleh, saya zoom out sikit. So sekali lagi, tadi saya beritahu bahawa apabila ada kecerunan, bermaksud adalah H laju.
Apabila kecurunan bertambah, maka halaju juga bertambah. Meaning that this here, velocity lebih tinggi. Di bawah ni, bahagian awal kecurunan, velocity-nya rendah. So, berlakunya perubahan halaju daripada halaju rendah ke halaju tinggi. Ini juga membawa maksud berlakunya pecutan. Daripada rendah, halaju rendah ke halaju tinggi. So, QR mengalami pecutan. Okay, QR mengalami pecutan. Kalau graf tu adalah graf linear, maka halajunya tidak berubah. Dalam kes ni, kecurunannya meningkat. Nampak tak, daripada Q nak pergi R tu, makin lama makin curun, makin lama makin curun. Bermaksud kecerunan meningkat. Apabila kecerunan meningkat, halaju juga meningkat. So, saya zoom out balik kepada posisi asal tadi. Sekejap. Macam ni ke? Okay. Hopefully boleh masuk dalam skrin semula seperti awal tadi. Sekejap, saya zoom in lagi sekali. Okay. So, untuk QR selesai. Okay, QR selesai. Halaju bertambah, meaning that kita tinggal, okay, A salah, halaju bertambah, halaju berkurang, C salah. Okay, tinggal B dengan D. B dengan D. Alright, RS. RS ada kecurunan tak? Ada. Kecurunannya ada, dan garisnya linear, kecurunannya sama, tetapi nilai negatif. Apabila kecurunan bernilai negatif, bermaksud halajunya negatif. Apabila halaju negatif, dia bergerak semula ke titik kosong ataupun move to the left, melawan arah asalnya tadi. So, mana satu yang betul antara B dengan D? Uniform velocity. Okay, because the gradient are uniform, so the velocity is uniform as well. So, uniform velocity in the opposite direction, pada arah yang bertentangan. Alright. So, B. Jawapan paling tepat adalah B. Nombor 3, rajam menunjukkan sebuah pasu yang diletakkan di atas meja. Pengubahsuaian manakah pada pasu akan meningkatkan inertia? So, inertia is always affected by one and only mass. Okay, jisim. Kalau lebih besar jisim, lebih besar inersianya. So, the best answer among those four is gunakan tapak yang lebih tebal dan berat. So, in a way, apabila satu tapak itu berat, bermaksud jisimnya lebih besar. Alright, C. Number 4, rajah menunjukkan dua bola A dan B. Setiapnya berjisim 1.5 kg, bergerak ke arah satu sama lain dengan laju 3 dan 2. Pernyataan manakah yang benar? Okey, ni kena check satu-satu. Kita check A. Momentum A sebelum pelanggaran adalah 3. Okey, momentum. How do you calculate momentum? Momentum is P equals to mv. Momentum is the product of mass and its velocity. Hasil darab jisim dan halajunya. 1.5 jisim darab halaju A 3. Berapa? 1.5 darab 3, 4.5. Betul? 1.5 darab 3, 4.5. So it is actually 4.5 kg ms negative 1. Betul ke? Salah. A salah. B, momentum B sebelum pelanggaran is 2. Tengok dia punya halaju pun dah 2. So momentum untuk B is actually, yang ni A is actually 1.5 times 2. It is 3 kg ms negative 1. Salah lagi. B. Jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah 1.5. Okay, jumlah
Alright, dekat sini for the velocity, saya lupa letak it is actually negative 3 because sorry, bukan negative 1.5, negative 2 here, because the object B here is moving to the left, so negative velocity, so negative 3 So when we total up untuk pilihan jawapan C kata jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah 1.5. So apa yang kita perlu buat adalah jumlah momentum A 4.5 tambah dengan negatif 3. Kita jumlah min index kita tambah lah. Betul tak? 4.5 tolak 3 dapat 1.5 positif. So C is the answer. Right. Take note that, sekali lagi, hal laju apabila bergerak ke kiri, kita letak tanda negatif. Tanda negatif. Baik, kita terus ke nombor 5. Rajah meletakkan sebuah bakul buah-buahan berjisim 3 kg yang pegun ditarik dengan daya 20 Newton. Okey, ditarik naik ditarik naik, yang mempunyai geseran 10 Newton. Okey, ada geseran pula kat sini, 10 Newton. Okey, apa soalan tanya? Bukan soalan pengiraan. What is the effect on the motion of the box? Apakah kesan penggunaan sledge ataupun the inclined plane ni? Right. So kesannya adalah menyebabkan kotak itu bergerak dengan lebih perlahan, to slow down the box. Okay. Yang ni untuk pergerakan ke atas. Apabila ditarik ke atas, kita tengok rajah ni lah, ditarik ke atas. So memperlahankan. Okay. Tetapi jadi lebih ringan. Okay. Jadi kerja kita jadi lebih mudah lah, because the inclined plane is one of the simple machine. Tujuan kita buat simple machine macam inclined plane adalah to make our work easier. Okay, memudahkan kerja manusia lah. Simple machine, fungsi simple machine. Okay, nombor 5 jawapannya A, memperlahankan pergerakan kotak. Nombor 6, seorang pemain baseball memukul sebiji bola. Okay, impulsive force is produced when, bila yang impulsive force akan terhasil? Jawapannya adalah apabila kayu baseball, the baseball bat hits the ball. Dekat situ baru hasilkan impulsive force. Selagi mana tidak berlaku sentuhan and there is no impact time, tak ada impact time, which is here, lagi tidak bersentuhan antara dua permukaan tersebut, maka tidak ada impulsive force yang terhasil. Alright. 7. According to the Newton's universal law of gravitation, okay, the force of gravity between two objects is inversely proportional. Okay, kita tulis dulu formula untuk hukum kegravitian semesta Newton. Okay, M1 darab M2 bahagi R kuasa 2. Ini formula dia lah. Okay, ini formula dia. Kalau kita nak buat relation, kita padam G, dan sama dengan ni kita buat tanda directly proportional. So the question we're asking about the force of gravity, which is in the yellow one ni. Okay, between the two object is inversely proportional. Maksudnya bawah lah. Inversely proportional to what? Okay, R square ni apa? R square is the distance. R itself is the distance between center of two bodies, tapi kita kuasa 2 kan. So it is the square of the distance between the center of two bodies. Jarak di antara dua objek yang telah dikuasa 2 kan. Kalau kita ada dua objek, misalnya objek A dan objek B, kita ambil tengah objek A dengan tengah objek B, this will be the R value. R ni yang kita square kan. Ni objek A, objek B.
Okay, jarak daripada titik tengah objek pertama ke titik tengah objek kedua. Baik, nombor 8, bumi dan Zuhrah mengorbit matahari. Okey, saya pesan berapa kali dah belajar. Saya kata kalau ada dua objek yang sedang mengorbit objek yang sama, ini adalah Kepler's third law. Kepler's third law. Kepler's third law. So dalam Kepler's third law beritahu bahawa the square of orbital period will be directly proportional to the cube of the orbital radius. Orbital radius. Yang ni adalah definition for Kepler's law. And by formula, kita akan buat T square bahagi R cube untuk objek pertama, misalnya bumi dalam kes ni, kita samakan dengan T square over R cube untuk objek kedua, iaitu Venus. Kenapa kita boleh relatekan Earth and Venus? Because both Earth and Venus are now orbiting the same object. Kerana bumi dan Zuhrah kedua-duanya mengorbit objek yang sama. So kita boleh relatekan dia melalui formula Kepler's third law. Hukum Kepler ketiga. Ingat kan pelajar-pelajar, soalan ni famous ni. I would expect this question will be in your SPM lah. Kita boleh ramalkan lah dalam SPM awak tu mungkin lah kot, kalau tak paper 1, paper 2 Okay, so given the radius of orbit of the Earth and Venus. Okay, yang ni orbit of the Earth, R E, and Venus, R V, this much. The orbital period of the Earth, T E, orbital period Earth, T E. Calculate the orbital period of Venus. Dia suruh cari T V berapa. So melalui formula tadi, kita akan letak T E dulu. Nampak ni, T E square dalam saya punya screen. Okay, T E square. So T E square berapa? T E square 365 kuasa 2 bahagi dengan R square. Okay, R untuk E lah pula. E lah juga. E lah pula. E lah juga. 1.5 darab 10 kuasa 11. Kuasa 3, sorry. Kemudian T square V. TV square. Okay, yang kita nak cari, kita sedang cari, bahagi dengan RV cube. 1.08 darab 10 kuasa 11. Kita kuasa 3 kan. Alright. Pelan-pelan lah cari sampailah dapat TV. Awak akan bahagi di sebelah kiri ni dulu. Tekan kalkulator yang ni, dapat jawapan, darab dengan ni. Okay, kemudian dapat jawapan, square root kan. Okay, hopefully awak dapat jawapan lah. Sepatutnya awak dapat 223 days. 223 hari. Okay, 223 hari untuk soalan nombor 8. Jawapannya A. Okay, now let's look it in a logical way, ataupun let's look it, is it obeys what Kepler says. Kepler says that the further the planet from the sun, the longer it takes to make a complete orbit ataupun complete round around the sun. Lagi jauh suatu planet itu, lagi lamalah tempoh mengorbitnya. So bumi mengambil masa 365 hari untuk membuat satu orbit lengkap. Zuhrah mengambil masa lebih pendek, 223 hari.
Bumi 365, Zuhrah 223. Logik tak? Jawapannya logik, kerana Zuhrah berada lebih hampir kepada matahari berbanding bumi. Alright. So sebelum jawab soalan ni saja pun awak boleh expect bahawa D will not be your answer. Okay. D tak akan jadi jawapan awak lah. Mana boleh, sebab Zuhrah lebih dekat daripada Zuhrah lebih hampir kepada matahari berbanding bumi. Takkan jadi lebih besar ni tempoh untuk orbit dia. So yang tu dari segi logik lah. Right, nombor 9. Sebuah termometer merkuri, which of the following will increase the sensitivity? Increase the sensitivity maksudnya boleh membaca, can read ataupun measure small changes. Boleh mengukur perubahan kecil. Itu maksud sensitive. Okay, sensitivity. So this one is a direct answer, D, using capillary that have smaller diameter. Capillary ni yang ni. So kita nipiskan ataupun kecilkan atau sempitkan tiub kapilari ni, maka sebarang perubahan akan dapat kita baca dengan lebih nilai yang lebih kecil lah, perubahan yang lebih kecil, sebab jumlah merkuri yang berada di sini lebih kecil, so dia dapat mengembang dengan lebih baik. Okay, so begitu juga dengan berbuli kaca. Berbuli kaca, gelas bab ni mestilah nipis. Itu antara lainnya lah. Alright, 10. Haba pendam, latent heat is absorbed when. Latent heat saja membawa maksud sebuah haba yang diperlukan ataupun haba yang diserap, okay, tanpa ada perubahan suhu. No change in temperature. Delta theta will be equals to 0. Tidak ada perubahan suhu. So antara yang berikut adalah D lah. Okay. The liquid alcohol evaporates even at the room temperature. Kalau tak ada perubahan suhu pun liquid alcohol akan evaporate. Yang lain-lain semua tu tidak terlibat. Ada yang melibatkan pemanasan lah, macam naftalina dipanaskan, akan ada perubahan suhu, akan ada heating curve, okay, dan juga cooling curve. So the best answer will be D. Alright, 11. Sebiji belon diisi dengan sejenis gas at atmospheric pressure. Yang ni dengar betul-betul ni. Lain sikit. Belon itu kemudiannya, the balloon then is immersed in water until its volume become 1/4 of its initial volume. So bila dia selam dalam air, volume dia menjadi 1/4 daripada volume asal. Betul lah tu. Kalau kita ada satu belon itu berada di luar permukaan air, tekanannya adalah sama dengan tekanan atmosfera. Yang diberi dalam soalan ni adalah 10 meter. Digunakan saya tulis saya tulis tepi sikit, ni tak nampak. Saya padam balik, saya tulis belah sini. So tekanan yang berada dalam belon sebelum masuk dalam air adalah 10 meter dalam belon ni. Okey, kemudian belon tu dimasukkan ke dalam air. Volume dia menjadi makin kecil. Betul lah tu, disebabkan oleh tekanan dalam cecair. Ada tekanan dalam cecair, maka volumenya menjadi 1/4 daripada asalnya. So kita boleh assume bahawa pressure pertama volume pertama, kita boleh assume bahawa volume asalnya adalah 1, tapi volume selepas adalah 1/4. Okay, tekanan atmosfera adalah tekanan 1. This will be your P1 sebelum. Kita kira berapakah tekanannya
di dalam cecair. Pakai hukum apa? Hukum Boyle. Okay, Boyle's law. Hukum Boyle beritahu ataupun hukum Boyle ada formulanya P1 V1 sama dengan P2 V2. So untuk cari P2, kita masukkan P1 10, V1 1, P2 V2 1/4. Selesaikan P2, which is ni 10 darab 4 jadi 40 meter. So tekanan yang berada di titik ini pada paras ini adalah 40 meter water. 40 meter water here is actually including the atmospheric pressure. 40 ni yang berada dalam belon sekarang ni, tekanan ini sudah pun termasuk 10 meter tekanan atmosfera. Kerana for anything yang ada dalam air, for something yang ada dalam air, ada dua jumlah tekanan yang bertindak ke atas belon. Pertama adalah tekanan gas ataupun tekanan belon tu sendiri. Yang kedua adalah tekanan atmosfera. So 40 meter here is including 10 meter. Bermaksud daripada titik belon itu yang kita ukur kedalamannya sehingga ke permukaan adalah berbaki lagi 30 meter. Ini awak kena rujuk cikgu awak sikit ni. Okay, saya risau awak tak faham lah. Okay, tekanan akhirnya adalah 40 meter. 40 meter tu sudah pun termasuk tekanan atmosfera yang bermula dari awal lagi. Okay, tekanan atmosfera yang 10 tadi tu memang dah termasuk dalam 40 ni. So bakinya tinggallah 30. 30 itulah kedalaman belon. Kedalaman belon adalah sedalam 30 meter di dalam cecair, di dalam air tersebut. Okay, di dalam air tersebut. Oh, dahsyat boleh bawa belon turun sampai 30 meter. Okay. So dekat sini dia gabungkan pemahaman awak, iaitu awak kena faham bahawa di dalam cecair, even in the liquid, there will be also atmospheric pressure. Tekanan atmosfera dia wujud selagi mana awak berada di dalam atmosfera bumi. Sama ada awak duduk luar pada cecair ke, dalam dan cecair ke, masih lagi ada tekanan atmosfera. Tapi dalam cecair awak akan melibatkan dua jenis tekanan, iaitu tekanan atmosfera dan tekanan dalam cecair. Pressure in the liquid. Ni bukan pressure gas ni, sorry, pressure in the liquid. Ni saya padam balik. Bukan pressure in gas, pressure in liquid. Maafkan saya. Saya tersalah guna terma ni. Pressure in liquid meaning that rho GH lah. Pressure in liquid. So tekanan dalam cecair tambah dengan tekanan atmosfera dapat 40. So kita nak cari tekanan dalam liquid, kita tolaklah PATM. PATM 10 kan, 40 tolak 10 dapat 30. This is quite new soalan ni. Tak tahulah kan, saya pun bukan cikgu yang hebat sangat. Mungkin saya kurang encounter dengan jenis, kurang berjumpa dengan soalan jenis macam ni. Tapi for me it's quite new, quite challenging lah. Okay. Terus soalan 12. Yang manakah benar mengenai gelombang elektromagnet? Okay, yang ini nombor 2 sah salah. Wave that require a medium, salah. Electromagnetic wave dia tak perlukan medium, dia boleh merambat even in the vacuum. So nombor 2 salah, meaning that nombor B salah, D salah. Okay, nombor 1 betul. Gelombang transverse kerana vibration of molecule is perpendicular to the propagation of the wave. Nombor 3 boleh merambat dalam vacuum, betul. So A salah lah sebab A tak ada jawapan nombor 3. Nombor 4 juga betul. Consists of magnetic field and electric field in perpendicular orientation. Ataupun kalau saya nak lukis kat sini, kalau kita ada electric field, so yang biru ni electric field, kemudian magnetic field akan berada 90 darjah
daripada electric field. Macam ni, dia kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, macam tu. So they are in 90 degrees or perpendicular to each other. Perpendicular. Tak melekat. 90 darjah. Okay, next. Raja menunjukkan satu corak gelombang bila murid membaling seketul batu. Ni corak gelombang ni. Kita dapati bahawa di sebelah ni, kawasan M, the wavelength is much shorter than the wavelength on this side. Okay, so in a way kita boleh kata wavelength dekat kawasan M lebih pendek daripada wavelength dekat kawasan N. Yang ni awak boleh ambil dan salin sebab ni mungkin paper 2 kan. So dalam paper 2 awak boleh buat soalan compare. So the wavelength at region M is shorter than the wavelength at the region N. Okay, daripada sini saja kita boleh dah assume bahawa, kalau awak dah belajar tajuk refraction of wave lah, awak boleh assume bahawa apabila the wavelength is shorter, meaning that kawasan ni sebenarnya kawasan cetek, shallow, and vice versa, kawasan yang wavelengthnya panjang adalah kawasan dalam, deep. And in fact, awak boleh juga catatkan berkaitan dengan hal laju. Kalau air di tepi pantai tu, apabila air menghampiri kawasan pantai, adakah hal lajunya bertambah atau hal lajunya berkurang? Jawapannya, air menghampiri pantai, hal lajunya berkurang. Kalau hal lajunya bertambah, air akan naik ke bandar. Kita fikir shortcut macam tu lah. So velocity dekat kawasan M lebih rendah daripada velocity di kawasan N. Air lebih laju di kawasan dalam, air lebih laju. Lajunya lebih tinggi. Okey, 13. Yang manakah benar mengenai kawasan M dan N? Bolehlah awak baca, awak pause dulu baca, tapi jawapannya adalah B. The velocity M is smaller than N. Okay, velocity ni lebih perlahan, sini lebih laju. Okay, the rest are all incorrect. Bolehlah pause dulu kalau awak nak tengok. Boleh pause dulu. Alright, saya nak terus ke soalan 14. Ombak, a plane wave coming into an entrance, or we can call this one as a gap. Jumpa je perkataan gap, pelajar. Ada benteng ke, ada celah ke, ada laluan ke. These are all, konsepnya adalah, atau fenomenanya adalah diffraction, pembelauan. Pembelauan, teruslah awak tulis huruf A, amplitude-nya akan berkurang. Alamak, A kecil pula. Tujuan kita buat diffraction adalah supaya nilai amplitude gelombang berkurang. Kenapa? As to reduce the energy of the wave. Kita nak reduce energy of the wave kerana menghasilkan kawasan air yang tenang, calm area. Sebab tu kita boleh parking boat ni, kawasan P ni kita parking boat. Tak adalah boat kita tu each and every time kena hentam dengan wave je. Boleh rosak lah kan. Sekali dua tak apa. Ni sampai kalau kita parking 5 hari kena hentam sampai ke dinding ni. Dekat dinding pelabuhan ni jenuh kan. So 14 the answer. Yang manakah betul mengenai ombak di P? Tengok P. P adalah di kawasan, di dalam kawasan selepas berlakunya pembelauan. So the area here is calm because the amplitude is reduced, thus the energy is reduced. Jawapannya paling tepat mana? Paling tepat adalah D, the energy is decreased. Pun banyak tanya dalam trial 2022 kertas 1. So watch out soalan ni 15.
Diagram shows fringes obtained when blue light is used in young double slit experiment. Yang ni pun banyak kali bincang kan. Lampu ataupun cahaya berwarna biru. Kemudian soalan confirm akan cakap, akan tulis which fringes are observed if the red light. Dia akan tukar warna cahaya yang digunakan. Teruslah awak tulis. In case awak dah hafal ataupun awak boleh dah agak, awak tak boleh tulis lah kan. So Michael Jackson kena halau balik India Utara. So this arrangement, yang ni susunan ni, is according to the color and according to the wavelength. According to the wavelength. Susunan ni adalah mengikut susunan wavelength yang paling panjang, longest, to the wavelength shortest, to the shortest wavelength. So paling panjang adalah merah, paling pendek adalah ungu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Dalam kes ni kita highlight, kita berdepan dengan biru, soalan biru yang bertukar kepada merah. So from short wavelength, kita pergi kepada satu cahaya yang long wavelength. Okay, itu yang pertama. Fahamkan itu dahulu. So we are actually dealing with short wavelength, and then we change it to the color that have longer wavelength. Now kita nak tahu apa kesannya. Menurut formula interference, which is lambda equals to AX over D. Because of this, all these bright fringe and dark fringe are the result, which is the X. Kita sebenarnya sedang melihat X. Ni awak tengok semua ni adalah X. Jarak daripada bright to the next bright here is X. Here also is X. And we are going to relate with the wavelength sebab kita tukar warna kan. So apa hubungan wavelength dengan X? The answer will be as the wavelength increase, the X will be also increase. Soalan ni selalu keluar ni. Pastikan awak kuasai. And vice versa, kalau wavelength dia kita pendekkan, maka X juga jadi makin pendek-pendek. So apa kehendak soalan ni? Soalan kata daripada blue pergi merah kan, biru pergi merah. So wavelength kita tingkatkan. Bila wavelength kita jadikan dia lebih panjang, apa jadi pada X? X jadi lebih panjang. Bermaksud X here, ni X ni yang saya tengah highlight dalam raja sebelah ni, jadi makin panjang daripada asal. Jadi lebih jauh-jauh daripada asal. Mana jawapan dia paling tepat? Yang ni jadi makin rapat. Ini sama je. Yang ni tiba-tiba jadi gemuk, kejap kurus. So the best answer is A. Jarak X now jadi makin further. Yang ni irregular. Okay, dia punya fringe dia irregular, tak betul lah. Yang ni jadi makin rapat, X dia makin pendek, salah. Okay, X makin pendek kalau kita tukar daripada biru pergi ungu. Tu jadi macam ni. Ni result dia. Soalan ni sebenarnya senang belajar, tapi awak kena tahu flow. Pertama, awak tahu susunan dia. Adakah lambdanya kita panjangkan atau lambda dia kita pendekkan. Kedua, melalui formula interference. Lambda sama dengan AX over D. Cari hubungan antara X dengan lambda. Formula ni kalau lupa, tengok dekat senarai formula. Ada dekat senarai formula. Tak ada pula kat sini. Tak termasuk dalam saya punya soft copy ni ya. InsyaAllah lah setakat yang saya tengok, formula ni akan diberikan pada senarai formula. Okay, make sure kuasai soalan ni. Make sure. Right. 16. Menunjukkan dua tapak perkemahan dipisahkan oleh sebuah tasik. Tasik dia tengah-tengah
pada waktu tengah malam. So this is the clue. At midnight or during night, waktu tengah malam, bunyi daripada tapak yang bertentangan dapat didengar, can be heard clearly. Ni tajuk gelombang bunyi, iaitu pembiasan gelombang bunyi. Bunyi kalau waktu siang dia akan reflected up kan. Tapi pada waktu malam, the sound are going to be refracted back down to the surface. Dia akan terbias balik, turun ke bawah, ke permukaan. So this is refraction of wave. Boleh rujuk buku teks, ada gambar macam ni dalam buku teks. Okay, gambar apa tak silap tu, waktu malam dengan waktu siang lah bunyi. Okay, 17, yang manakah mengaplikasikan konsep pantulan dalam penuh. Pelangi betul sebab cahaya masuk dalam droplets of water and then reflected inside the droplets, macam tu. This is pantulan dalam penuh. Okay, mirage adalah image air daripada awan yang ni awan kan, ada air dalam awan tu. Ni jalan raya, sini awak duduk pada satu jarak tu, tiba awak nampak macam ada lopak air kat sini. Sebenarnya lopak air tu tak ada, cuma ianya air daripada awan yang dipantulkan image dia ke dalam mata awak. So this is mirage, also pantulan dalam penuh. Nombor 3 salah because it is using plain mirror pantulan, bukan pantulan dalam penuh. Okay, and fiber optic kalau ingat ni, kita ada optical fiber, cahaya masuk, kemudian terpantul-pantul beberapa kali sebelum keluar daripada optical fiber tersebut. So ini juga pantulan dalam penuh. So 1, 2, 4B. 18, manakah ciri-ciri imej terbentuk oleh kanta cembung apabila berada di 2F. Okey, kalau awak nak lukis ni, kena lukis ikut ukuran sebenar lah kalau awak tak hafal, ataupun skala sebenar. Okay, ni saya buat kanta cembung. Saya lukis kecil je sebab saya bukan nak guna pun bentuk ni. Saya akan guna garisan yang putus-putus ni. So make sure yang kat rumah, yang tengah tengok video saya ni, awak buat ukuran 1 cm, awak tanda F. Sebelah kanan pun 1 cm, awak tanda F. Okay, kemudian di sebelah kiri juga, selepas titik F ni, awak akan buat titik 2F. Juga pada jarak 1 cm selepas F. Draw on both side macam ni. Standard ataupun lukisan asas dia lah kan. Kita akan buat objek dia betul-betul berada di 2F. So awak ukur 1 cm, awak buat anak panah, menandakan ini adalah objek. Okay, kita akan buat ray pertama. Ni revision ni kan, cara nak lukis ray diagram. Pertama, selalulah ambil markah percuma. Markah percuma untuk kanta di mana? Daripada kepala objek pergi kepada tengah kanta. Ray ni wujud untuk kedua-dua jenis kanta. Kanta cembung pun ada garisan ni, kanta cekung pun ada garisan ni. So ambil markah ni dulu, free satu markah, dengan syarat buat garisan lurus melalui tengah kanta dan anak panah. Ray kedua, parallel to the principal axis. Kemudian awak kena bermonolog dalam hati. Monolog dalam hati. Awak kata, okey, yang ni kanta. Kanta takkan dia pantul pula. Kanta tak akan pantul. Kanta akan tembus. Kanta menyebabkan cahaya akan tembus. Refract. Bahasa yang bombastik dia, bahasa saintifik dia, refract lah. Tapi dari segi cara awak berfikir, awak kena tahu bahawa kalau kanta cahaya tembus, takkan dia patah balik pergi kiri. So dia akan tembus sebelah sana. Kemudian cembung adalah satu kanta yang menyebabkan cahaya fokus. Fokus pergi mana? Titik fokus. So cahaya akan masuk dalam titik F ni. Okay, masuk dalam titik F. Macam tu. Okay, mungkin awak nampak sengit-sengit sikit lah lukisan saya. Memang saya ingat lah.
Sebab tu saya kata yang dekat rumah ni awak buatlah guna ukuran sebenar. There you go, you have intersection of those two rays which is right under 2F, betul-betul di bawah 2F. And if you measure the length, kalau awak ukur tinggi image dengan tinggi objek, awak dapati bahawa kedua-duanya mempunyai saiz yang sama besar dan dalam keadaan songsang imejnya. Nampak tak kepala kat bawah? Dan image tu adalah image nyata. Kenapa nyata? Sebab solid line dengan solid line, cahaya sebenar. Okey, C. 19. Sekeping a thin convex lens. Okey, convex lens tak apalah, focal length dia positif. Determine the position of the image. Dia suruh cari V berapa when the object is 15 cm, U 15. So gunalah thin lens formula. Soalan ni pun selalu keluar. Habis kalau tak boleh jawab, rugilah kan. Duk buat lah trial ni keluar, trial tu keluar, tiba-tiba SPM keluar juga. Tak boleh buat juga, ruginya. Okay, 1/F 1/10 sama dengan 1/U. U berapa? U 15. 1/V tambah 1/V. Rearrange. Kita dapat 1/10 tolak 1/15. Pecahan ingat pelajar, salin sampai habis. 1/V, 1/V, 1/V. Selagi mana awak tak dapat 1/V tu berapa. Jangan terus V, nanti awak tersilap tafsir. Okay, so tekan calculator. 1/10 tolak 1/15, awak akan dapat 1/30. Kalau awak nak cari V, awak tonggengkan, terbalikkan V ni pergi ke atas, jadi V/1. Sini pun kita akan tonggengkan 30/1. So V is actually 30 cm. Okay, saya harap awak boleh kuasai lah ni. Pecahan biasa je, pecahan biasa. Jangan tension. Tak payah nak buat kerut-kerut muka tu. Relax. Okay, relax je. Kalau awak tak faham kenapa saya terbalik-terbalikkan ni, in case awak baru jumpa saya punya channel kan, ni cara saya shortcut kan. Nevertheless, awak boleh juga darab silang. Boleh je V darab silang kan. V darab 1 V, 30 darab 1 30. V sama dengan 30. Boleh je, tak ada masalah pun. Okay, relax. Alright, 20. Soalan terakhir untuk part 1. Which of the following is not the application of concave mirror? Tahu tak concave mirror ni bentuk macam mana? Tu concave mirror, cekung. Mana satukah? Bukan. Cermin solek pula. Cermin solek ada pakai concave . Okay, so 20 jawapannya adalah dadu, blind spot. Bukan kita pakai concave, kita pakai convex. Okay, convex. So itu sahaja. Makeup mirror ni saya tak pernah lah jumpa pula cermin cekung Tapi kalau siapa ada pakai, boleh komen lah kat bawah. Biasa bukan makeup orang pakai cermin flat mirror ke plain mirror? So saya not so sure. Okay, other than that, reflector dalam car headlight ni memang pakai pakai concave lah. Okay, dia punya gambar dia kan dalam buku teks kalau tak silap ada. Kita pakai pemantul yang bentuk dia macam ni, kita letak lampu sini. So bila lampu tu kita nyalakan, apa jadi adalah cahaya pergi dekat pemantul, dia akan buat satu parallel light beam. Cahaya tu jadi parallel. So cahaya ni pergi sini, pantul pergi depan. Cahaya pergi sini, pantul lagi pergi depan. Cantik lah tu. Jadi cahaya tu instead of menyinari kawasan dashboard ataupun bahagian depan kereta awak, dia juga dapat dipantulkan kepada jalan raya, which is for a good purpose. Nampaklah jalan raya tu lebih cerah dan pemanduan jadi lebih efektif. So nombor pilihan jawapan C betul. Cuma saya tak sure di sini je.
Okay. Tapi ikut skema, kalau ikut skema D lah. Okay, blind spot kita pakai convex mirror, cembung. Okay, itu sahaja dalam part 1. Harap awak dapat manfaat. Kongsi-kongsikan, viral-viralkan, ataupun share dengan kawan-kawan sekelas, kawan-kawan sekolah, ataupun ada kawan sekolah lain yang ambil fizik juga. Hopefully boleh jawab 40/40 paper 1. Awak dapat 35, 36 insyaAllah lah. Okay, dalam tangan lah tu Kalau tak A pun A minus insyaAllah. Saya doa A plus lah. Okay, the best for you. Thank you. Jumpa lagi dalam part 2. Bye. Assalamualaikum.